Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Naikkan sikit buat Siti nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك اللهم يا إلهي أنا عبدك الجاهل وأنت الرب العليم فعلمني من علمك يا عليم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para ikhwah muslimin muslimat, pada pengurusan Surau An-Nur Fasa 2 Seremban Selatan, Bandar Seremban Selatan, saudara saya Tuan Haji Ramlan, para imam, ya, sahabat-sahabat, para abna serta seluruh muslimin muslimat yang berkesempatan untuk sama-sama kita menyambung kuliah kita, buku kecil yang ditulis oleh almarhum Dr. Burhanuddin Helmi, ya, Dr. Burhanuddin, yang merupakan sebuah risalah dan simposium tahun 1960 yang dianjurkan di Kuala Lumpur dan dibukukan semula risalah ini, dan ini merupakan silibus yang saya gunakan untuk kita berkongsi pengalaman, berkongsi sedikit ilmu dengan tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita lanjutkan kupasan kita ni, tuan-tuan digalakkanlah, ya, disunatkan untuk men-share, tekan butang share supaya ramai lagi umat Nabi Muhammad SAW yang dapat mengikuti pengajian kita, ya. Kalau tak sekarang pun mungkin lepas isyak akanlah, ya, mungkin nanti malam-malam sikit ko, lepas tengok cerita Nur 2 ko, esok ko, tengoklah, kau tidur lah nak tengok bila, tapi tuan-tuan share dulu insya-Allah, ya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, pada kelas yang lepas, minggu pertama, kita dah sebut sedikit muqaddimah, yang mana kita faham bahawa kita perlu berpegang dengan 3 komponen utama dalam agama yang suci ini, yang kita sebut iman, Islam dan ihsan. Iman itu kita mengaji ilmu tauhid, ilmu kalam, bab aqidah, ilmu aqidah. Kemudian kalau sebut tentang Islam, maka itu kita mengaji ilmu syariat, fiqh, mazhab kita Syafi'i. Kemudian tuan-tuan, kalau pula ihsan, komponen yang ketiga ihsan, itu disebut sebagai ilmu tasawuf yang sedang kita belajar sekarang. Ketiga-tiga ini tuan-tuan, iman, Islam, ihsan, itu namanya hadis Jibril alaihi salam. Ketika sana Jibril datang, rupa yang cantik, muka yang tampan, rambut hitam, jubah putih, duduk berlutut depan Nabi SAW, tanya 3 soalan ni, kan? Iman, Islam, ihsan. Alhamdulillah. Maka kita pada malam ni kita menyambung topik al-ihsan, ya. Al-ihsan itu tuan-tuan merupakan subjek ilmu tasawuf, ya kan. Dan tasawuf ini dia tak seperti fiqh. Kalau fiqh itu ilmu yang zahir, tetapi tasawuf ini tuan-tuan dia ada zauq. Siapa tak rasa, dia tak boleh cerita. Man lam yadhuq lam yadri. Siapa tak rasa dian, dia susah nak cerita kat orang, ya. Dia tak rasa musangking, ya, dia tak boleh cerita kat orang macam mana sadap yang musangking tu. Maka begitulah, tuan-tuan, contoh perumpamaan ilmu tariqat tasawuf ni, dia ilmu perasaan, dia rasa. Tapi rasa ni tuan bukan rasa-rasa, bukan main hantam tau. Rasa itu maknanya dia mesti dibina atas dasar syariah. Fiqh mesti clear, tauhid mesti betul, baru dia jalan, baru dia jadi dengan
ilmu tasawuf, tarikat ini tuan-tuan ya. Dan kita bahaskan pada pengajian yang lepas bahawa orang yang berkiblatkan kepada dunia semata-mata, kumpulan-kumpulan yang mulhidun, komunis ya, yang tak percaya Tuhan, etis tuan-tuan ya, kumpulan-kumpulan aliran-aliran mazhab-mazhab yang sesat, tarikat-tarikat yang sesat ya, maka ini tuan-tuan mereka akan menjauhi tasawuf yang sempurna. Sebab tasawuf yang murni, yang tulen itu datangnya dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Okey. Hari ini saya nak sambung tuan-tuan ya, di mana kalau kita lihat bahawa orang sufi ni tuan-tuan, dia ada istilah-istilah dia. Contoh istilah yang digunakan ya, kata al-muallif, kata pengarang kitab kita ni, kata pengarang kertas kita ni, Dr. Burhanuddin Hilmi, dia kata kalau orang sufi dia memahami di sana ada konsep muraqabah. Itulah ihsan. Ihsan tu apa? Muraqabah. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Itu konsep musyahadah. Dia melihat semua ini merupakan tajalli, semua alam ini merupakan, dia melihat Allah itu dulu. Dia melihat hukum Allah itu di hadapan segala perkara. Itu musyahadah kan. Dia melihat Allah. Ya, dia tak melihat apa-apa melainkan dia melihat kekuasaan Allah. Cantik itu keindahan Allah. Sempurna itu kesempurnaan Allah. Tak ada apa yang kurangnya. Yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Kita ni Allah yang punya. Maka itu lebih kuranglah penghayatan musyahadah. Tetapi itu maqam yang tinggi kita tuan-tuan. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tak dapat melihat Allah, maka kita yakin Allah sentiasa memantau kita, melihat kita dengan raqibun atid, yang mencatat segala perwatakan, perkataan kita. Semua dicatat dengan lengkap. Dia tak boleh nak delete, tak boleh nak padam. Maka itu maqam muraqabah. Ini istilah tasawuf tuan-tuan sekalian. Dan orang fiqh kita panggil fuqaha. Imam Syafi'i faqih, fuqaha. Imam Malik, seumpama mereka ini kita panggil fuqaha. Mengkaji hukum, teks Quran hadis, maka dibuat kesimpulan hukum. Tetapi orang yang sufi tuan-tuan dipanggil, antara mereka itu disebut al-arif billah, yang mengenal Allah. Ustaz, habis Imam Syafi'i tak kenal Tuhan ke? Jangan cakap macam tu lah. Habis Imam Ahmad bin Hanbal tu ya, hadis yang ratusan ribu hadis dalam kepala dia, dah beramal dengan sunnah Nabi SAW, tiap-tiap malam mimpi jumpa Nabi, itu tak kenal Allah ke? Bukan begitu maksud kita tuan-tuan. Tapi pengkhususan ilmu itu, okey, pengkhususan ilmu. Semua fuqaha, semua ulama ialah wali Allah. Kalaulah ulama itu bukan wali, maka Allah tidak memiliki wali. Itu perkataan Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Kalaulah illam yakun al-ulama'u awliya'an lillah falaysa lillahi wali. Kalaulah bukan ulama itu wali, maka Allah tak ada wali, tidak memiliki wali. Maka Imam Syafi'i ke, Imam Ahmad ke, Imam Bukhari, itu semua wali-wali Allah Ta'ala belaka. Cuma istilah arif billah itu, pengkhususan istilah tu kita guna untuk tokoh-tokoh sufi tasawuf, tokoh-tokoh tarikat. Tuan-tuan ya. Maka kata di sini, ulama tasawuf atau syekh arif billah merasa ya, mandi, berenang, menyolam, berkecimpung dalam alam mithal, alam arwah, alam lahud, alam jabarut, alam malakut. Ini kalau dalam Siyarus Salikin tuan-tuan dibahaslah perkara alam-alam ni tuan-tuan. Saya puncak alam saya tahulah. Saya duduk 2 tahun kat puncak alam bertugas. Tuan-tuan jadi kalau kita tengok bondo perbahasan ni tuan-tuan telah diselami, dirasai pengalaman kerohanian ni oleh orang-orang sufi. Maka dapatlah mereka membuat satu metod. Bukan ke metod dah. Metod committed ya, sistem tu panggil apa? Sistem orang fiqh panggil mazhab. Ni batal, ni sah, ini sunat. Sistem orang sufi, ilmu batin ni tuan, dipanggil tarikat. Nampak? Kalau yang tadi tu mazhab fiqh, ini tarikat tasawuf. Maka tarikat tu dibuat peraturan perjalanan ibadah untuk apa? Sebab fokus perbincangan tasawuf ni hati.
Fiqh dia angkat tangan, rukuk parah mana, nak baca surah apa maghrib, isyak kan baca surah panjang sikit, subuh lagi panjang, kenapa ada tamak-ninah. Dia cerita luar fiqh. Dia tak bahas tentang khusyuk. Fiqh tak cerita pasal khusyuk. Ya, hanya tasawuf yang berbicara tentang khusyuk. Ya, tuan-tuan. Jadi maknanya fokus tentang hati itu dia cari apa kelemahan, penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit nafsu kita ni tuan-tuan nak dirawat. Ya, supaya roh nyawa seorang abid itu sihat. Jadi kita ibadat bukan badan ni kita gemuk gerempol, sihat, rajin bersenam, tapi dalam kita tu hidup, hati kita, roh kita tu sihat, kuat, bervitamin, kuat taat dia kata. Sentiasa zikir, jauh daripada dosa dan kejahatan, berjalan dalam perkara yang baik, bersungguh-sungguh dalam mencari kesempurnaan, menjadi insan yang al-kamil. Insan kamil ni insan yang sempurna. Yang sempurna tuan Nabi je SAW. Nabi je sempurna. Kita tak kamil. Kita cuba mencari kita menghilangkan kelemahan. Nak buang semua nafsu tak boleh dibuang, cuma dikawal, dipantau. Itu kerja ilmu tasawuf. Sebab itu Imam Ghazali radhiyallahu an dia memfatwakan bahawa mengaji tasawuf ni wajib. Sebab tak ada kalangan kita ni yang maksum, yang terselamat, yang bebas daripada kelemahan dan kesilapan. Kita terdedah dengan dosa. Maka mengaji ilmu tasawuf ni dia nak attack, nak jaga hati, nak rawat hati kita tuan-tuan. Ya, supaya nanti kita dapat mengikut Nabi SAW sepenuhnya. Kan? Okey. Kemudian dia kata apa? Kerasulannya Nabi SAW tadi tu, kita nak ikut Nabi, ittiba, mahabbah, ya, kerana menyempurnakan adab sopan dan budi akhlak zahir dan batin. Maka nanti sampailah kita kepada ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pengarang seletakkan radiyatan mardiyah dalam kitab kita ni. Itu dalam tingkatan nafsu ada radiyah mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kan? Nak masuk syurga, sebelum masuk syurga kena jadi apa? Jadi hamba dulu. Hamba siapa? Hamba nafsu ke? Hamba dunia ke? Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Dr. Burhanuddin tadi dia sebut tentang radiyah mardiyah. Saya nak sebutkan pada tuan-tuan, ya, antara kupasan para ulama sufiyah, orang sufi tuan, antaranya guru kami Syekhuna, tarikat yang saya pimpin ini, tarikat Al-Ja'fariyah, yang dinisbahkan kepada Syekh Saleh Al-Ja'fari, ulama besar Al-Azhar, imam besar Al-Azhar selama 50 tahun. Maka Syekh Saleh disusun, dia kata wa qassamal anfusa ahlul birri. Ulama-ulama menyusun tingkatan nafsu tu li sab'atin, ada 7. Yang pertama ammaratin bisyarri, yang mengarahkan kita, kempen kita habis-habis buat jahat, habis-habisan, ammarah, panggil nafsu ammarah. Kemudian yang kedua lawamah, ya, kata Syekh Saleh. Yang ketiga baru jadi mulhamah. Mulhamah ni dialog sikit, mulhamah an rabbi. Yang kompak jadi mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang kelima dalam ayat tadi radiyah. Yang keenam mardiyah, ya, radiyatan mardiyah. Tuan-tuan, baru yang kemuncak dia tingkatan nafsu para anbiya, ataupun sebahagian para ulama dan awliya. Maka dia sebut itu tuan-tuan sebagai nafsu yang kamilah, sempurna. Nampak? Maka itu 7. Dan Syekh Saleh pula tuan-tuan dia susun apa wirid yang sesuai, kan? Untuk kita ni nafsu amarah ni kena tahlil banyak-banyak. Kalau lawamah pula dia kena sebut Allah. Kalau mulhamah tingkatan yang ketiga dia kena sebut hu. Ini tuan-tuan disusun oleh para ulama. Ya, jadi makna ya, ini istilah-istilah sufi, dia memang bukan main hantam je dah. Ya, dia bukan main belasah ya tuan-tuan, tetapi dia ada sistem dan dia ada rujukan, dia ada dalil. Jangan kita kata tarikat sosek, tasawuf ni tak ada yang ori, semua cedok daripada Hindu, daripada Buddha. Kita jangan salah faham, ya. Sebenar asas ambilan dalil sumber tasawuf tu Quran dan hadis Nabi SAW. Ini kerja ulama, kerja Imam Ghazali, kerja Imam Junaid,
tugas Imam Hasan Basri, ya, tugas cucu Nabi Imam Ja'far As-Sadiq, ya, tugas para ulama, dia gali, dia kaji, mengambil pengalaman, pengajaran, tadabbur, dikeluarkan. Maka timbul satu sistem namanya sistem tarikat. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala, secara kasarnya demikian itulah perbezaannya. Beza apa tadi? Ulama fiqh dengan ulama tasawuf. Tapi kita tak nak beza, tak nak memisahkan pula. Nanti kata kau mengaji fiqh ya, kau mengaji tasawuf. Sedangkan dua-dua ni mesti dibawa sekali, dan benda yang asas tadi ialah tauhid akidah. Bawa fiqh akidah, bawa fiqh, bawa tasawuf, jalan selamat insya-Allah. Tuan-tuan ya, itu beza antara ulama yang zahir dengan ulama yang batin, ya. Taib. Jadi katanya ulama yang mengejar dia kata kebendaan materialistik, dia tak boleh terima benda abstrak ni. Disebut metafizik. Saya pun tak reti, saya baca tuan-tuan ya. Kalau fiqh, tuan-tuan mengaji fiqh, boleh kecil. Surau mesti kuliah fiqh 6 malam. Masjid TTJ mesti mengajar fiqh 5 malam. Masjid Sayyidatina Khadijah dekat-dekat itu kan. Lepas tu Masjid Al-Hidayah tu semua dekat-dekat lah tu. Kemudian pergi sikit bawah tu pinggiran Senawang, Taufiqiyah kan. Semua fiqah yang pulun contohlah. Tasawuf tak ada. Akhirnya kita tuan-tuan tak adalah bekalan hati kita. Sebab tasawuf ni dia cerita zauq, perasaan. Orang fiqah mengaji fiqah tak mengaji tasawuf, dia akan tolak. Kau mimpi jumpa Nabi, pembongak dia kata. Kau ada rasa perasaan-perasaan tu tak dilayan langsung. Kita bukan suruh melayan perasaan, tetapi dia ada garis panduan. Siapa yang memahami garis panduan SOP tadi tu? Ulama tasawuf. Orang tarikat dia faham. Zauq itu perasaan itu tuan-tuan. Perasaan itu apa? Sebab dia ada asrar. Ilmu tasawuf ni dia panggil ilmu rahsia, kerahsiaan. Bukan semua orang boleh rasa benda tu. Bukan kita mengaji dua siri ni malam ni. Itu dah jadi dah sufi dah. Dah ada pula benda-benda mistik ke, metafizik ke, abstrak ke. Tak, dia tak jadi macam tu. Dia belum lagi. Dia melalui proses yang panjang. Tak boleh kita tiba-tiba terima ilmu laduni tanpa kita mengikut ilmu kasbi. Nampak? Ilmu laduni ilham. Tapi dia kena belajar fiqh dulu. Kena mengaji tauhid dulu. Tuan-tuan jadi benda roh ini perlu dibersihkan, disucikan. Maka riwayat dan tawarikh ulama tasawuf berbeza sekali dengan ulama fiqh. Cara pendekatan sedikit berbezalah. Fiqh dia ada gelanggang perdebatan. Betul? Bukan yang dikata Imam Imam Abdul Rahman bin Mahdi dekat Basrah semayang jadi imam. Tapi ada jemaah nampak dia tadi berbekam. Maka kecoh satu masjid, kata imam punya semayang tadi tak sah. Satu negari belasah dia, kecam dia, ya. Jabatan netizen negara mengecam, kata imam tadi semayang tak sah. Kenapa tak sah? Sebab dia berbekam tadi, keluarkan darah kotor, berbekam, tak berwuduk, kemudian jadi imam. Panik tuan-tuan. Jadi itu perdebatan. Maka Imam Abdul Rahman bin Mahdi ni seorang ulama hadis. Dia tulis kat mana? Dia tulis satu WhatsApp, dia hantar ke Imam Syafi'i. Mam, tolong saya settlekan masalah dan orang tuduh dan sosek, orang tuduh semayang dan tak sah, orang tuduh dan jahil. Maka Imam Syafi'i buat satu kaedah SOP fatwa, SOP pengeluaran hukum. Maka Imam Syafi'i keluarkan hukum mesti tengok Quran. Kalau tak ada Quran, pakai hadis. Kemudian tengok ijma'. Yang keempat, boleh qiyas. Ya? Maka keputusan Imam Syafi'i tadi buat ilmu usul fiqh nama dia, mengatakan solat Imam Syekh Abdul Rahman bin Mahdi tadi sah. Lega lah dia. Selamatlah dia. Dah masuk kan Imam Abdul Rahman bin Mahdi, ya. Dengan kesilapan dia tu orang tuduh dia macam-macam, tapi sebenarnya semayang dia sah. Siapa yang mengesahkan? Ulama fiqh, Imam Syafi'i. Maka muncul kitab yang pertamanya, nama kitab Ar-Risalah. Nampak? Itu punca kitab Risalah tu muncul, penulisan Imam Syafi'i, sebuah kertas kerja ataupun buku kecil menjadi panduan para mufti untuk mulakan hukum. Dia bukan main tala dia, bukan main belasah ya. Nampak tuan-tuan? Maka itu kerja ulama fiqh. Dia boleh berdebat, dia berbincang, kadang-kadang mungkin agak emosi dalam perbincangan. Itu gelanggang orang fiqh.
Orang sufi tuan-tuan, dia sebenarnya menjauhi daripada khilaf yang begitu. Dia tak nak cakap. Dia bukan arbab al-aqwal, dia arbab al-ahwal. Dia hanya menjaga hati dia. Dia bukan nak kecoh-kecoh, nak rebut jawatan ke, nak promosikan diri ke, nak online 3-4 hari berturut-turut ke. Dia bukan kojo macam tu. Dia kojo dia buat hal dia lah. Beratib ke dia, orang panggil tak panggil sudah, kojo dia dengan Tuhan semua Allah dah atur. Dia punya akidah dia pula, tauhid dia mantap. Tauhid dia maqam ahli syuhud, al-musyahadah. Tuan-tuan, dia menjauhi orang sufi, menjauhi perbalahan. Dia tak suka glamour. Dia bukan mencari glamour. Sebab kaedah dia tuan-tuan, kalau orang fiqh, bukit dia boleh jadi khalif tu'raf. Kita berbeza dengan orang lain. Kita akan dikenal khalif tu'raf. Buat benda pelik-pelik lah. Apa Ustaz kat Somban ni dah mengajar fiqh, dah mengajar tasawuf, mengajar hadis. Saya buat satu benda pelik. Saya buat STT lah. Pelik lah sikit. Kan jadi orang tengok, apa ni Ustaz ni, doktor ni, STT. Jadi pelik sikit. Jadi pelik itu menyebabkan orang boleh kenal kita. Khalif, kita berbeza dengan orang ramai, kita akan dikenali khalif tu'raf. Ya kan? Tuan-tuan sekalian, orang sufi dia tak nak khalif tu'raf. Dia buat kerja dia. Sehingga dia sebut apa tuan-tuan di sini oleh Dr. Burhanuddin. Dia kata kalau ulama fiqh itu dia berdebat, suka mencari bibit-bibit perbalahan, mencari benda-benda yang khilaf. Tapi ulama tasawuf tuan-tuan, dia sibuk berzikir, ibadah sungguh-sungguh, tazkiyatun nafs, ya, mempertajamkan makrifah. Mana nak dapat nak tajamkan makrifah ni tuan-tuan? Ya, menjernihkan tilik dengan ainul yaqin dan haqqul yaqin. Kan dia mula-mula ilmul yaqin, mengaji. Sampai tinggi sikit ainul yaqin. Nampak dengan mata kepala. Last kali kemuncak dia haqqul yaqin, memang betul, confirm, hakikat dia macam tu. Itu tuan-tuan ya. Jadi orang sufi ni dia macam tu. Dia tak suka, tak gemar bertelingkah, bergaduh, menjauhkan fitnah. Dia menjauhkan fitnah dunia, ya. Lagi tuan-tuan, bertekun mujahadah, cari bekalan akhirat, menegakkan akhlak, akhlak Nabi SAW, syiar agama, membina, kita kata, roh dan jiwa umat. Kan? Sebab itu saya sebut pada kelas yang lepas kan, pejuang-pejuang kemerdekaan, kita jangan cicirkan ulama-ulama ni. Kalau tuan-tuan sebut Mat Kilau ke, Tok Janggut ke, kiai-kiai tu tuan-tuan yang di Indonesia ke, di Fatani ke mana ke, mereka tu orang tarikat, mereka tu orang syariat yang melawan penjajah. Sebab apa? Mereka di soft yang ke hadapan. Sebab pecahan nama sufi itu pun artinya soft depan sekali. Dia akan berada pada soft yang paling hadapan. Sebab apa? Roh dia dah dibersihkan, jiwanya tidak lagi melihat kepada tipu daya dunia ini. Kan? Jadi dia buat apa? Berlumba-lumba buat makruf, kebajikan, lagi jihad pada jalan Allah, ya, benci kepada kemungkaran, berlazat-lazat dengan nur, petunjuk, patuh dan kasyaf, serta kasihkan Allah Subhanahu wa taala dengan kesejahteraan abadi. Ini tuan-tuan, sedikit perbandingan antara pendekatan orang sufi dengan orang fiqh. Ya, kita hari ni apa pun tak ada, sufi pun tak ada, fiqh pun tak ada, lagi jahanam kan. Jadi kita tuan-tuan sekalian, bermula dari sekarang ni kita nak bekalan fiqh dah ada, alhamdulillah. Kita kemaskan lagi. Top up pula tadi, akidah dah mengaji sifat 20 dah. Siapa? Almarhum Ustaz Surul, meninggal Ustaz Surul, mengajar tauhid. Banyak ilmu dia, pengalaman dia, jasa dia mengajar tauhid sifat 20. Sekarang ni Ustaz Safwan ditampin Syekh Rauf, Sahibus Samahah Datuk Mufti kita, Sahibus Samahah Datuk Yusof. Ini orang-orang fiqh, imam besar kita Dr. Yusri. Ini orang-orang yang tauhid. Tauhid kita dah mantap. Ya. Kemudian tuan-tuan, kita top up lagi, kita lengkapkan dengan ilmu tasawuf. Kalau nak dalam lagi, ambil tarikat. Alhamdulillah, begitulah. Tapi kita tak nak meloncek tu ilmu hakikat.
tiba-tiba tarikat. Akhirnya nanti tarikat tu jadi kacau bilau, kucak-kaci, menyalahkan tarikat lain, mengkondemkan syekh sana, syekh dia ya betul, syekh tu tak sampai, dia ya sampai. Ini masalah sebab apa? Sebab dia punya ambilan dia, susunan dia tu tak betul, tak ikut step, tak ikut turutan yang betul. Nampak tak tuan-tuan? Sebab tu kita katakan tadi, kita berguru, tiga-tiga ilmu ni kena belajar. Mesti dipelajari secara bersamalah ya tuan-tuan. Qala, ringkasnya disebut syariat dan hakikat atau zahir dengan batin itu adalah seperti lafaz dengan maknanya. Kedua-duanya, yakni syariat dan hakikat, adalah menyempurnakan kepada jalan akhirat. Nampak? Maka dimisalkan syariat itu seperti pokok dan hakikat itu hakikat itu ataupun ilmu tasawuf tu dia punya hasil buah dia. Ataupun tuan-tuan disebut di sini ya, kalau kita ada jasad ni tuan-tuan, luaran ni kita panggil syariat. Dalaman roh kita tu, nyawa kita tuan-tuan, itulah hakikat. Boleh faham ke ni hakikat syariat ni? Nampak monong tu kan tuan-tuan? Contohlah ya, dalam nota STT saya ni saya ada sebut sikit ni ya, contoh ya, bab hakikat, bab syariat ni tuan-tuan. Kalau kita boleh bagi contoh lagi mudah orang nak faham sikit, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani ya, dia bertarikat Syatiriyah. Kemudian beliau ni Syekh Ahmad Muhammad Zain Al-Fatani ni tuan-tuan, dia juga bertarikat Ahmadiyah pada asalnya ya, dan di Kelantan ketika dia orang Fatani kan, tapi di Kelantan ketika itu ada polemik tentang isu jazbah di Kelantan yang dibawa oleh Encik Id, ringkasan dia Syekh Muhammad Said Al-Linggi. Ini cerita di Kelantan ni tuan-tuan, tahun 1900 berapa tu saya tak ingat secara tepat lah. Macam mana tuan-tuan cerita pasal itu? Sebab ya, Syekh Said Linggi punya jajahan wilayah tarikat dia kan Asia Tenggara, mengaji di Mekah, bawa balik daripada Syekh Muhammad Ad-Dandarawi, dia bawa balik tarikat Ahmadiyah, dan dia punya jajahan dia satu Asia Tenggara sampai ke Kemboja tu, sampai ke Fatani Indonesia lah, bawa menyebarkan tarikat. Masjid-masjid Syekh Said Linggi ada di Merata Malaysia ni, di Kemboja katanya, di Fatani kan. Jadi tuan-tuan, saya sebut tadi nama Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, tarikat Syatiriyah dan Ahmadiyah. Sultan Kelantan masa tu rujuk kat dia, tuanku, tuan-tuan Kelantan, Tuanku Sultan tulis surat, tolong selesaikan kes ni. Patik keliru dengan orang Sorambannya datang ke Kelantan menyebarkan tarikat, jadi orang jadi jazbah. Jadi jazbah ni satu kupasan yang panjang tuan-tuan. Saya baca di Masjid Paroi berbulan-bulan, saya baca kuliah subuh. Saya baca, kalau saya duduk bawah pun saya lolap jazbah juga tuan-tuan ya. Berbulan-bulan nak dibaca, tapi makna tuan-tuan, nak cerita Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani ni, dia ulama fiqah, tapi dia mengkaji tentang tasawuf. Akhirnya dia bertarikat, dan sehingga kan beliau tuan-tuan, dia umpamakan ya, disebutlah tuan-tuan dalam kitab Sufi dan Wali Allah, dia kata kalau syariat ini tuan-tuan ya, benda umpama kapal, tarikat umpama lautan, hakikat itu permata. Boleh? Okey? Ataupun kita sebut syariat tu asas, tarikat ni jalan, wasilah, perantaraan. Okey, hakikat itu ialah natijah dan buah dia. Maka disebut tentang sebenarnya ilmu hakikat ni ada lah. Bukan kita kata tak ada. Ilmu hakikat ada. Saya petang tadi di Bayu Village, tempat kedai makan lah, Jiwan tu. Saya tak dapat lah macam Sakir dia partner dia artis-artis je. Ya, dia layan artis dia sekarang ni kan. Kita muka tak apa-apa nak artis, muka kampung ni, duduklah sini kan. Disahah je lah. Jadi menarik tuan-tuan. Ya, kitab yang saya baca tadi, kitab Imam Mawardi, dia kata kalau seseorang berwasiat, saya akan wasiatkan harta saya kepada orang yang paling berakal. Aqaluhum. Berakal tu merujuk kepada siapa? Apakah para hufaz yang hafal Quran, ataupun para pengkaji hadis, ataupun ulama fiqh, ataupun ulama kalam, ulama tauhid? Siapa yang dikatakan berakal?
Ulama mazhab Syafi'i mengatakan yang berakal itu harta itu kalau wasiatnya bunyinya begitu, maka harta itu akan diletakkan kepada orang sufi. Nampak? Kenapa orang sufi yang dapat, bukan ulama lain yang dapat? Kerana ulama sufi itu adalah yang dianggap paling berakal, kerana orang sufi dia melihat dunia di tangan, bukan masuk di hati. Maka orang sufi punya bacaan seperti yang disebut oleh Imam Syafi'i. Saya bacakan perkataan Imam Syafi'i, inna lillahi ibadan fatana talaqud dunya wa khaful fitana, ya, nazaru fiha falamma alimu anha laysat lihayyin watana ja'aluha dujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Terjemahan dia, bagi Allah ada hambanya yang bijaksana. Siapa yang paling berakal? Orang sufi, orang tasawuf, tuan-tuan. Kenapa ciri akal orang sufi itu? Dielak, dibuang dunia, takutkan pesona. Kan artinya saya sebut tadi, iaitu meletakkan dunia di tangan, bukan masuk dalam hati. Bila mereka tinjau periksa ketara indah itu lebur fana, bukan dunia itu tempat bertahan. Bertahan ni pun saya tak tahu apa. Maksudnya bukan tempat kita kekal selama-lamanya lah. Dunia yang fana kan akan kita tinggalkan. Dunia macam ombak laut, alun temalunnya penuh bencana. Nun di seberang pantai, bahagia kencana, amal soleh bahtera sempurna. Ini terjemahan kata-kata Imam Syafi'i, tuan-tuan. Maka orang sufi ni orang yang paling berakal. Maka orang sufi inilah yang memahami ilmu hakikat. Kita biasa baca, alhamdulillah kita baca surah Kahfi kan. Nabi Musa syariat, Nabi Khidir hakikat. Tapi jangan salah faham hari ni, tuan-tuan, kita yang jadi celaru orang tak ada syariat, dia bawa hakikat, dia bawa tarikat, memang jahanam. Tiba-tiba mengaji hikam. Sifat 20 lintang bukang. Semayang tah ke mana. Jadi maknanya benda tu jadi celaru. Menyebabkan nanti akan menjadi nama tarikat itu akan dijadikan sebagai bahan kecaman. Tasawuf ni akan diletakkan segala kesilapan. Padahal tasawuf tarikat tak ada apa isu, dia baik, dia betul. Tujuannya sangat murni. Maka tuan-tuan sekalian, kalau kita berbicara tentang syariat, itu kapal, umpama kapal. Tarikat umpama lautan, dan tuan-tuan, hakikat itu ialah permata. Maka sebab itu, ya, orang dikata apa, tuan-tuan? Ya, kalau kita nak dapat permata, kan, tujuan kita nak mencari permata yang indah, kita kenalah ikut syariat, kena naik kapal. Kapal, tuan-tuan, dia tak boleh berlayar sebarang tempat, dia kena masuk ke lautan. Itu tarikat. Dah ada kapal, dah ada tempat berlayar, ada laut, baru kita boleh menyelam, jumpa permata. Itulah hakikat, ya tuan-tuan. Ini kerja orang sufi. Okey, qala rahimahullahu ta'ala. Boleh, tuan-tuan? Okey, saya masuk sikit perkembangan tasawuf dari abad ke abad. Ini fasal yang ketiga lah ni. Ya, saya target kitab ni tak payah lama lah, ya. Mudah-mudahan kalau ada rezeki 10 minggu khatam tu cemerlang lah, ya. Kalau dapat kurang-kurang sikit lah, kecuali kalau surau up kita punya payment sakit kan, itu kita boleh pertimbangkan dengan baik lah. Okey, baik, dia pun dah ada iklan tu kan keluar tu, apa nama tu, Abus bos, tu kan banyak orang infak masuk jadi penceramah ni, esei Ustaz K, Ustaz Salahuddin Perwira, Ustaz Al-Hafiz tu. Jadi adalah income lebih sikit, insyaAllah. Baik, tak ada, tuan-tuan, ini orang sufi macam tu lah cerita, ya. Cerita kat mulut dia tapi bagilah, kan, perkembangan. Ya, dia kata macam ni, kalau ulama fiqh banyak mazhab, yang muktabar, yang 4 maksudnya kekal sampai hari ni lah, 4 yang ada dokumentasi yang lengkap, berkitab, bertapis, maksudnya ada tapisan, ada penyelidikan, sampai peringkat dia dah kemuncak, ya kan, zaman Imam Nawawi, zaman Imam Rafi'i dah kemuncak, dia betul tapis lagi, zaman Imam Ibn Hajar dengan zaman Imam Ramli. Okey, dah sempurnalah fiqh mazhab Syafi'i dan fiqh 3 mazhab yang lain. Okey, begitu fiqh ni banyak, 4 yang masyhur, muktabar, tuan-tuan. Maka begitu jugalah tarikat ni pun banyak tarikat, tuan-tuan, ya. Tapi yang kekal, yang dikatakan pengasas itu merupakan wali kutub, ada beberapa tarikat saja yang kekal, tuan-tuan. Maka dia kata macam ni,
kita lihat dalam metod dan sistem latihan kesihatan tubuh, ada beratus-ratus macam, tetapi maksudnya satu, iaitu kesihatan tubuh. Makan ubek ko, pergi gym ko, bersenam ko, pantang makan ko, tuan-tuan. Tujuan dia apa? Nak sihat. Kan, jumpa KPJ ko, pakai insurans ke, HD apa, Satu Malaysia ko, ubek kampung ke, tujuan dia apa? Nak sihat. Okey. Tujuan itu. Matlamatnya satu je, sihat. Macam itulah tarikat ni, kata Syekh. Cara macam-macam. Kalau Ja'fari, dia banyak madih, banyak qasidah, selawat. Kalau Sanusi, banyak Quran. Kalau kita kata Dandarawi, Pondok Rasah, banyak zikir. Nampak tuan-tuan? Metod tu ada pelbagai. Walaupun asal dia tadi, tuan-tuan, semua Ahmadiyah. Tetapi apakah Ahmadiyah Ja'fariyah ni dia meninggalkan Quran dan meninggalkan zikir? Tak. Tak begitu pula maksudnya. Cuma lebihnya, tuntutan lebihnya pada qasidah, pada zikir, pada selawat. Tapi tak meninggalkan zikir, tak meninggalkan Quran, tak meninggalkan menuntut ilmu. Begitu juga kata Dandarawiyah, Pondok Rasah. Apakah dengan sebab dia lebih zikir, dia meninggalkan majlis ilmu? Apakah dengan sebab itu dia meninggalkan Quran? Tak. Sanusiah yang Datuk Fuad bawa, apakah dia dengan sebab masyayikh dia bawa Quran, apakah dia meninggalkan selawat? Tak juga. Jadi metod itu sedikit berbeza. Tujuan dia apa? Tujuan sama. Tujuan dia, tuan-tuan, dokekkan diri kepada Allah. Sebab tu dalam pengajian saya STT ni, tuan-tuan, saya sebut ta'rif tasawuf, tuan-tuan, lebih 1000. Maka ulama kata kathratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama tu menggambarkan, membayangkan mulianya ilmu tasawuf tu. Banyak nama tu, 1000 lebih. Tapi kesimpulannya satu je. Kesimpulannya, saya ingat ini yang dibawa oleh Imam Ibnu Ajibah, sidqut tawajjuh ilallah. Kesimpulan takrif tasawuf, tuan-tuan, walaupun pelbagai aliran tarikat, macam-macam bentuk, macam-macam cara, macam-macam roman, tuan-tuan, tapi kesimpulannya satu je. Ujungnya, tuan-tuan, nak pergi mana takrif tasawuf ni? Sidqut tawajjuh ilallah. Bona pengharapan dia, menyerahkan segala tuan-tuan, segala jiwa raganya kepada Allah. Sidqut tawajjuh, jujur, bona, ikhlas. Itulah dia. Ini dalam kitab Qawaid At-Tasawuf, tuan-tuan, disebutkan perkara itulah. Imam Ibnu Ajibah, tuan-tuan, disebutkan takrif yang banyak, tapi matlamatnya, tuan-tuan, satu. Tujuannya satu. Banyak tarikat, tapi tujuannya satu, nak qana Tuhan, nak beramal. Dalam sebuah risalah yang bernama At-Tasawuf Al-Islami, yang diterbitkan oleh Jemaah Am Tariqat Sufiah Mesir, baru-baru ini tahun 60 ni majalah ni keluar, kitab ni tahun 60 yang saya baca ni, tuan. Dia kata dekat Mesir ada lebih kurang 60 tarikat yang masih hidup. Ni tahun 60 ya 60 tarikat, dan ada syekh-syekh yang mengajar, menurunkan ilmu di sekolah tarikatnya, di pusat-pusat pengamalan tarikat lah, kan. Kalau di Sahah tu pusat pengamalan tarikat Ja'fariyah. Kalau di Pondok Rasah pusat pengamalan kita kata Ahmadiyah dan Darawiyah. Kalau kita kata pula di Wambau Ahmadiyah As-Sanusiyah. Begitulah, tuan-tuan, tarikat-tarikat itu ada pusat pengamalan di Mesir itu. Dan kita di Negeri Sembilan mengambil enakmen tarikat tasawuf ni tahun 2005, ambil daripada Mesir. Mesir, tuan-tuan, tahun 76 dah ada 6 juta orang Mesir yang dah bertarikat secara rasmi. Ada 77 tarikat yang aktif di Mesir tahun 1976. Saya umur setahun. Ustaz Kim masa tu dah 45 dah umur dia. Dia dah tua dah tu, kan, tuan-tuan. Cuba bayangkan, banyak dah lama Mesir mewujudkan kumpulan-kumpulan tarikat. Memang Negeri Sembilan satu-satu negeri yang ada enakmen tarikat tasawuf belajar daripada Mesir. Syekh Murtada memang turun ke Mesir. Guru Syekh Murtada Syekh Saleh Al-Ja'fari, guru Syekh Murtada Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Ali Jadul Haq. Ini tok-tok guru dia. Ambil pengalaman tu bawa ke Negeri Sembilan, munculkan di Jabatan Mufti. Nampak, tuan-tuan? Maka kepelbagaian tarikat ni, tuan-tuan, maka disebut di sini, penutup dah tu, insya-Allah. Pokok persoalan dia,
Dia kata apa? Yang paling besar madrasah sufi ni Asyadiliyah. Imam Abdul Hasan Asyadili. Ini wali kutub. Ya, tuan-tuan, An-Naqsyabandiyah ni wali besar. Al-Ahmadiyah, Sidi Ahmad bin Idris. Dia kata Al-Hashimi, Al-Qadiri, Al-Rifa'i, Al-Maulawi, Chistiyah. Ini orang tabligh banyak. Maulana tabligh ni banyak tarikatnya Chistiyah. Samaniyah, Imam Majid Paroi. Ya, kemudian Ustaz Rahman kita, Ustaz Rahman mengajar tasawuf, ada Samaniyah. Dan pelbagai nama lagi tarikat, tuan-tuan, semuanya kulluhum min Rasulillahi multamisun. Matlamatnya satu, bawa orang kepada Allah, membersihkan hati, membersihkan daripada penyakit-penyakit hati. Itulah tujuan dia, sama walaupun nama beza-beza, pendekatan yang sedikit berbeza, metod yang sedikit berbeza, tapi tujuan sama, semua usulnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi nanti minggu depan kalau ada joki, kita sambung tasawuf diserang penyakit. Ini fasal yang keempat. Ya. Ada soalan? Apa beza ilham dengan hatif yang berlaku pada awliya as-salih? Ilham dengan hatif. Ilham dengan hatif yang berlaku pada awliya as-salih. Ustaz Akir katanya tu. Soalan dia tak ada senang-senang, tanyalah senang-senang. Baru ni tanya spesifik sudut. Wallahu a'lam bisawab. Tapi ilham ni dia lebih kepada kita kata kebaikan yang diperoleh, dan ilham ni lebih kepada benda yang kita kata positif lah. Hatif ni lebih kepada teguran. Hatif ni lebih kepada teguran. Ya. Contohnya kan, alihada umirt atau alihada khuliqta. Engkau Imam Ibrahim bin Adham kan, dia berburu kan, dapat bisikan. Kau ni asyik berburu bila kau nak ibadat. Contohnya kan, Imam Fudail bin Iyad kan, dia memanjat tembok, akhirnya datang bisikan malaikat, kau ni hidup kau untuk ni kau. Jadi itu yang kita boleh bezakan sedikit secara umum lah, Ustaz Bushairi. Kalau hatif tu bisikan yang berbentuk teguran, tapi ilham tu lebih kepada benda-benda yang ilham yang nafi' lah, ya. Idea-idea yang bernas, itu kita kata ilham. Wallahu a'lam bishawab. Hadis sahih, uzkurullah hatta yaqulu majnun. Boleh jelaskan sikit tentang hadis sahih ini? Hadis, ya Allah, susah betul lah. Dia, orang Somang Selatan bila nak tanya ini dah duduk taman guru. Wallahu a'lam bisawab. Ya, kalau kita tengok ilmu tarikat ni, tuan-tuan, dia akan jadi polik. Dan sekarang pun dah polik dah. Contohnya kita tengok tahun lepas kan, kita ada zikir di Sendayan, mungkin tutup lampu kan, dah kelang kabut dah, orang dah panik. Orang kata apa punya tarikat ni, zikir kolap-kolap ni. Padahal saya, tuan-tuan, dengan almarhum Tuanku Datuk Abdullah Sijang, memang zikir kita tutup lampu. Dengan Tuanku Jali di Pondok Siliau, memang kita zikir tutup lampu. Kan? Tapi sebagian abang senior kita di Pondok Rasah tu zikir main-main lah, kita nampak lah dia acah-acah buka baju lah, kadang-kadang jazbah, itu membongak lah tu. Saya pernah pergi satu tempat, orang panjat tiang lah tengah zikir, itu kita nampak dia, kita tak layan lah benda macam tu. Tapi kenapa kita ni banyakkan berzikir, uzkurullaha hatta yuqal annahu majnun, zikirlah banyak-banyak, sampai orang munafik katakan, gila ni orang banyak zikir ni. Maksudnya orang yang berpegang kepada agama ni dianggap warabat, anggap polik lah. Dia pergi masjid, dia ni apa kerja semai zuhur kat masjid. Orang pergi masjid tengah hari ni, Jumaat dia, kenapa dia pergi Sabtu, kenapa dia pergi Selasa. Jadi polik kan. Orang yang berpegang ke tarikat ni, tarikat yang betul, membawa tasawuf yang diasaskan oleh Nabi SAW, dianggap polik lah. Jadi kita alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pimpinan guru-guru kita, masyayikh kita, kita ni walaupun dianggap polik oleh sebahagian puak, oleh sebahagian orang yang tak memahami, tapi kita sebenarnya insya-Allah cuba mewarisi ilmu, keilmuan dan akhlak para masyayikh kita. Walaupun orang tuduh macam-macam, gila ke apa ke, tapi sebenarnya itulah yang kita teruskan. Ya, tuduhan-tuduhan itu tidak melemahkan kita untuk terus beramal selagi mana amalan kita tu bersanad, mendapat suluhan dan pimpinan irsyad para masyayikh kita. Wallahu a'lam bishawab. Dah. Salah pula nama dia Baru Batik Wallahu a'lam bishawab.
saya ingat kita jumpa minggu depan lah ya. Saya tak boleh lah banyak soalan ni. InsyaAllah tuan-tuan, promosi sikit. Ni STT ni dah berjalan semalam. Jalan semalam. Jadi insyaAllah, kalau yang bukan Somban lah, orang Somban nanti disusun lah satu program. Somban Abang Ramalan disusun dia ke Asnah pun dah boleh 2 orang. Zaki susunlah orang Sambal Selatan, ajak orang pinggiran Senawang, ajak orang Seremban Jaya. 3 tu pun dah boleh buat program ni. Lepas PKP esok. Sekarang ni saya promosi untuk orang yang luar Somban lah, orang Melaka ke, orang Gomeh ke, orang KL ke kalau ada. Sebab student saya yang sekarang ni tuan-tuan ada daripada Kemboja, Singapura, Brunei, Sarawak dan semulah Malaysia. Jadi tuan-tuan yang sedang mengikuti ni sempat lagi nak join sebelum esok, sebelum pukul 2 boleh daftar. Tuan-tuan cari balik iklan dalam dalam FB Surah An-Nur, ataupun Tuan Haji Ramlan tolong up balik status iklan tu supaya mungkin ada yang berminat dia boleh join lah ya. Kan tuan boleh, kalau yang berminat boleh join. Tapi orang Seremban kita buka kelas fizikal mengaji ni, nanti kita berdepan lah, tak payah online. Ini saya promosi untuk orang yang dalam, yang berada jauh ya, sekitar 2 marhalah. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.